Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Cikgu Suhaida, Cikgu Sains kamu dalam PDPR Sains tahun 4. Okey, tajuk hari ini kita akan masuk tajuk pembiasan cahaya. Okey, cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks. Okey, buka tajuk pembiasan cahaya. Okey. Okey, apa itu pembiasan cahaya? Okey, pembiasan cahaya adalah apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza dan merubah arah pergerakan objek. Okey, maknanya pembiasan cahaya ini apabila cahaya melalui dua medium. Okey, murid kena tahu dua medium. Sama ada medium udara ataupun medium air. Okey, bila ada dua medium yang berbeza, cahaya akan masuk pada dua medium yang berbeza itu dan dia akan merubah pergerakan cahaya. Okey, sama ada cahaya itu bergerak lurus ataupun tidak. Okey, tentunya lah cahaya itu tidak akan menjadi lurus, okey, kerana dia akan merubah pergerakan cahaya apabila dua medium yang berbeza melalui cahaya tersebut. Okey. Okey, ini adalah contoh-contoh pembiasan cahaya dalam buku teks. Okey, murid-murid tengok, okey, dalam buku teks ada beberapa uji kaji yang mudah, okey, untuk kita melihat bagaimana pembiasan cahaya berlaku. Okey, kita baca sama-sama. Okey, pembiasan cahaya. Ketika Siva minum petang di gerai Pak Abu, tiba-tiba, kenapa batang sudu ni kelihatan bengkok? Okey, dia lihat ada cawan berisi air. Dalamnya ada sebatang sudu. Okey, jadi bila dia lihat daripada luar, dia nampak sudu tu bengkok. Sedangkan sudu tu tak bengkok. Tapi bila sudu tu dimasukkan ke dalam air, dia lihat daripada luar, sudu tu nampak bengkok. Okey, kenapa? Kenapa berlaku begitu? Okey, ini adalah satu uji kaji yang mudah. Murid-murid boleh jalankan di rumah untuk melihat berlakunya pembiasan cahaya. Okey, apabila sudu dimasukkan ke dalam segelas air. Okey. Okey, begini cahaya dari sudu di dalam air dibiaskan. Okey, kenapa berlaku? Sebabnya cahaya dari sudu di dalam air ini dibiaskan. Okey, apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Di sini ada dua medium yang berbeza, iaitu medium air dan medium udara. Okey, bila cahaya masuk melalui medium daripada medium udara ke dalam air, okey, dia akan merubah pergerakan cahaya. Okey, dia akan merubah pergerakan cahaya. Kesan dia, sudu ini akan nampak kelihatan bengkok. Okey. Itu sebab tu kita cakap pembiasan cahaya ni berlaku melalui dua medium yang berbeza. Medium air dan udara. Okey. Okey, jadi saya harap murid faham dan jelas apa itu pembiasan cahaya. Okey, dia tidak akan berlaku hanya satu medium saja. Dia akan berlaku pada dua medium yang beza. Sama ada medium tu sama ada di udara ataupun di dalam air. Okey, kita lihat lagi tentang sudu tadi. Okey, apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, okey, ini cahaya. Okey, ini cahaya ni kat luar ni dia bergerak melalui medium yang berbeza, medium cahaya udara dan medium air, dia bergerak masuk. Okey, dia bergerak masuk dalam daripada udara ke air ni, cahaya masuk. Okey. Arah pergerakan cahaya akan berubah. Maknanya pergerakan cahaya tu dia tidak akan kelihatan lurus. Dia akan nampak bengkok. Kerana dia melalui dua medium. Mula nampak lurus kan. Tiba je masuk dekat air ni dia akan jadi bengkok. Sebab medium air dan medium udara dia adalah berbeza. Jadi bila dia berbeza, dia akan merubah pergerakan cahaya. Okey.
Itulah dinamakan pembiasan cahaya. Okey, kita lihat contoh lain, duit shilling. Okey, duit shilling dimasukkan ke dalam air. Okey, duit shilling dimasukkan dalam air. Kita nak lihat duit shilling yang dalam air tu, kita akan nampak duit itu nampak dekat, nampak besar. Okey, kenapa? Kenapa dia nampak besar? Kerana cahaya melalui dua medium berbeza. Okey, apabila nampak cahaya, awak nampak kita nampak duit tu sebenarnya bukan besar. Duit tu sebenarnya nampak di sini. Sebenarnya duitnya jatuh di sini. Tapi kita nampak duitnya jatuh di sini. Tapi kita nampak duit tu jatuh di bawah. Okey, belah sini. Okey, nampak cahaya itu dia tidak bergeluk lurus, dia bengkok. Sebab dia melalui udara kemudian ke air. Bila dia masuk ke air, dia jadi bengkok. Okey, murid kena faham. Okey, begitu juga dengan pensel. Okey, pensel ni kita nampak kedudukan dia. Pensel ni kita tahu memang dia sejenis yang lurus lah. Dia tak bengkok kan. Okey, tapi bila dimasukkan dalam air, kita nampak pensel tu bentuk dia bengkok. Okey. Nampak tak? Okey. Jadi apakah sifat cahaya menyebabkan batang sudu kelihatan bengkok? Okey, sifat cahayanya adalah pembiasan cahaya. Okey. Okey, contoh lain, air kolam kelihatan cetek. Sebenarnya air kolam ni dalam. Okey, tapi bila kita nampak cahaya memancar kat dalam kolam ni, kita nampak air tu macam cetek. Kerana bila cahaya daripada medium udara masuk ke dalam air, dia akan merubah pergerakan cahaya dan kita akan nampak air itu kelihatan cetek. Okey, begitu je dengan image menjadi besar. Okey, image tu kita letak dengan kanta, kita nampak besar. Okey, itu adalah pembiasan cahaya apabila cahaya melalui dua medium yang berbeza. Okey, udara dan kanta. Okey, jadi dia akan nampak nombor itu sebenarnya kecil tapi kita nampak besar. Okey. Okey, selain pada itu pembentukan pelangi. Okey, pembentukan pelangi itu pun ada kaitan dengan pembiasan cahaya. Okey. Ikan kelihatan lebih dekat dengan permukaan air. Okey, sebenarnya ikan tu kat bawah tapi kita nampak ikan tu di mana? Di atas. Kita nampak ikan tu nampak dekat. Sebenarnya dia dekat dalam. Sebabnya cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza iaitu udara dan air. Bila dekat udara dia tegak, tiba masuk air dia akan jadi bengkok. Okey, dia merubah pergerakan cahaya. Okey, dua medium ni yang merubah pergerakan cahaya. Okey. Okey, selain pada tu ni image kelihatan cetek dan tidak dalam. Sebenarnya dalam tapi kita nampak cetek. Yang ini pula penny. Sebenarnya kecil. Bila kita dekat dengan kanta ni, dua medium berbeza, udara dengan kanta ni, cahaya akan nampak pen tu besar. Okey, kita lihat satu contoh eksperimen. Okey, ini adalah segelas air. Segelas air ni kosong. Okey. Kita nampak ada dua medium berbeza iaitu udara dan air. Okey, bila saya masukkan straw di dalam air ini, okey, kelihatan straw tu nampak bengkok. Nampak? Kenapa nampak bengkok? Sebab cahaya kita nampak anak panah tu kan bengkok kan? Okey. Sebab apa? Okey, chopstick nampak kelihatan bengkok. Okey, ni chopstick Chopstick nampak kelihatan bengkok kerana cahaya dari chopstick dibiaskan. Okey, apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Okey, sebab tu chopstick tu nampak bengkok. Okey, sudu pula saya masukkan dalam air. Nampak tak? Sudu tu nampak kelihatan bengkok. Kenapa kita nampak bengkok? Okey, apa sebab dia? Okey, sudu kelihatan bengkok apabila cahaya bergerak dari medium air ke medium udara. Okey, sebab daripada dia bergerak dari medium air ke udara, dia akan merubah
pergerakan cahaya menjadi bengkok. Okey. Apabila cahaya bergerak melalui dua medium berbeza, arah pergerakan cahaya akan berubah. Maknanya pergerakan cahaya itu akan berubah. Dia tidak akan menjadi lurus. Sebenarnya kita tahu cahaya bergerak lurus, tapi bila dia melalui dua medium yang berbeza, dia akan menjadi bengkok. Okey, kan? Okey. Itu contohlah. Okey. Kemudian, ini adalah dalam buku teks ada. Ini kita akan jalankan uji kaji. Saya minta murid jalankan uji kaji. Okey, uji kaji ni ada dalam buku teks. Cuba cari yang gambar ni. Okey, tujuan dia kita nak menyiasat pembiasan cahaya. Okey, alat bahan, lampu suluh, botol berisi air, pen penanda, pembaris, kertas putih, kadbord bercelah, blok kayu. Okey, murid-murid boleh gunakan kadbord yang lepas. Ingat tak yang murid buat eksperimen? Okey, boleh guna kadbord yang lepas. Okey. Kadbord bercelah ni murid-murid boleh gunakan spet baju. Okey, macam yang kita buat tu. Spet baju ataupun apa-apa yang boleh mendirikan kadbord berlubang tu. Okey. Okey, nanti saya akan tunjukkan contohnya. Okey. Yang pertama sekali murid-murid perlu buat. Okey, tulis tajuk. Ini yang murid-murid kena salin semua ni. Okey, gambar ini adalah gambar yang murid jalankan. Bukan gambar yang dalam ni. Okey, contoh kalau kamu pakai spet, ada gambar spet lah kat sini. Okey, gambar sendiri. Okey, ambil satu persatu dan tampal langkah-langkah dia ni. Okey. Kalau contoh tak boleh nak buat, awak ambil je lah dalam buku teks ni. Okey. Susun dulu alat bahan seperti yang terdapat dalam pada gambar. Hidupkan lampu suluh. Okey, perhatikan dan lukis garisan mengikut arah cahaya yang terbentuk pada kertas putih. Okey, nampak perhatikan cahaya. Letakkan botol berisi air. Kemudian lihat di mana cahaya. Yang tadi cahaya kat mana? Bila letak air, cahaya tu duduk mana? Nampak cahaya tu kat mana? Okey, perhatikan arah cahaya yang terbentuk pada kertas putih selepas melalui botol yang berisi air. Okey, nanti murid-murid buat satu persatu, ambil gambar. Okey, tampal dalam awak punya laporan ni. Dalam buku biru. Ni kena salin dalam buku biru. Okey. Okey, saya akan bagi contoh. Okey, di bawah ni ada soalan. Murid-murid kena jawab soalan selepas menjalankan uji kaji. Jawab soalan ni sampai habis. Okey, ni contoh. Kita tengok sama-sama. Okey, kadbord. Kadbord yang mempunyai lubang. Okey. Lampu suluh. Tak ada lampu suluh, boleh gunakan lampu handset, telefon ke boleh, tak kisah apa-apa. Okey, air. Cawan berisi air. Okey, yang dalam eksperimen tu guna botol kan. Okey, awak guna cawan. Okey, kemudian skrin. Skrin putih ni boleh guna dinding saja. Okey, marker pen untuk melukiskan gambar cahaya. Okey, kemudian awak letak lampu tu di bahagian depan kadbord berlubang tu. Kemudian awak lihat di skrin ada cahaya kan. Okey, kita dah belajar. Okey, ambil marker, lakarkan dia punya cahaya yang terbentuk pada skrin. Okey, nampak cahaya yang terbentuk pada skrin. Lakar. Okey, kemudian ambil cawan yang berisi air tadi. Okey, murid ambil cawan yang berisi air tadi, letak di depan cahaya tu, lubang cahaya tu. Okey, kita lihat mana cahaya tu terbentuk. Dia tak akan terbentuk pada tempat yang awak lakar tadi. Okey, dia akan berubah bentuk di sebelah dia. Okey. Nampak? Okey, ambil marker sekali lagi, awak lukis kat mana dia punya cahaya apabila meletakkan air. Maknanya dia lalu medium beza, udara dan air. Jadi dia tak tegak. Dia jadi bengkok. Cahaya tu akan menjadi bengkok. Yang merah tu yang tegak. Okey, yang hitam itu yang bengkok. Okey, faham Okey, murid-murid akan jalankan uji kaji ni, ambil gambar satu persatu dan tampal pada langkah-langkah yang ada pada buku teks tu. Nampak tak? Tampal kat dalam buku tulislah langkah-langkah tu. Okey, kemudian ini tugasan lah.
Yang tadi saya terangkan tugasan. Okey, saya ulang balik. Pertama, jalankan uji kaji yang tadi saya tunjukkan dalam video. Salin laporan uji kaji dalam buku teks. Ambil gambar. Letak pada langkah-langkah yang kamu buat. Dapatkan hasil dia seperti yang ditunjukkan dalam video. Ambil gambar uji kaji yang dijalankan, print, tampal hasil uji kaji dalam laporan uji kaji kamu. Hasil murid sendiri, jangan ambil hasil murid orang lain. Okey, kemudian hantar gambar uji kaji beserta nama dalam Telegram. Okey, uji kaji yang kamu buat tadi, kalau boleh awak letak nama, buat dalam bentuk photogrid kan. Okey, awak letak mula awak buat satu persatu langkahnya sampai dapat hasil dia. Okey, hasil yang dua media berbeza apabila cahaya melaluinya. Okey, bila cahaya melalui dua media berbeza, apa yang berlaku? Cahaya itu menjadi, dia tak akan menjadi tegaklah, dia akan menjadi bengkok. Dan bayang-bayang dia, murid kena lukis dengan marker. Okey, biar nampak. Okey, kemudian jawab soalan dalam uji kaji. Soalan yang bawah sekali dalam laporan tu. Okey, nanti saya akan bagi nota, salin nota yang diberikan. Nota sikit je saya bagi. Jadi, ada dua tugasan iaitu salin nota dan buat uji kaji. Okey, setelah siap, cikgu nak murid-murid hantar gambar uji kaji di dalam Telegram. Okey, itu sahaja. Untuk kali ni, kita jumpa lagi dalam pelajaran minggu depan dengan topik yang baru. Okey, jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.